Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi kelas pi kita. Okay, hari ini kita akan teruskan tajuk yang ke-19. Masih lagi tajuk yang sama tapi sambungan kepada tajuk Kerajaan Umayyah yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okay, hari ini kita akan sambung, kita akan habiskan tajuk ni insya-Allah. Okay, kita akan teruskan dengan faktor kegemilangan Kerajaan Umayyah. Okay, jadi kalau ikut minggu lepas kita dah belajar macam mana Kerajaan Umayyah tu boleh terbina, siapa yang mengasaskan dia, siapa antara khalifah-khalifah yang terkenal yang ada dalam Kerajaan Umayyah. Okay, jadi kali ini kita akan sambung dengan faktor yang menyebabkan gemilangnya Kerajaan Umayyah. Okay, kita tengok yang pertama dari segi faktor agama. Faktor utama dia faktor agama. Okay, antara cerita dia, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukaan hadis. Okay, bukan pembukaan ya, pembukuan hadis. Okay, pada zaman ni antara khalifah yang hebat juga, Khalifah Umar Abdul Aziz ni, dia mengembangkan, dia suka kepada aktiviti ilmu. Antaranya mengajar Al-Quran, pengajian Al-Quran. Kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Okay, bukan dibuat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni dah ada tapi dia naik tarafkan lagi. Okay, untuk merancangkan lagi aktiviti keagamaan. Okay, makin banyak aktiviti agama yang dilakukan di masjid pada ketika itu. Okay, kemudian faktor politik pula. Pemilihan Damsyik yang strategik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Yang ni dari segi dia menjadikan pusat pemerintahan dia. Dia ambil kat mana? Kalau sebelum ni pada zaman Khulafa Ar-Rashidin digunakan Madinah. Kemudian pada zaman Kerajaan Umayyah dia ambil Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Kemudian pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemberontakan oleh puak Khawarij dan Syiah. Disebabkan ada gubernur yang hebat, maka dia boleh menyelesaikan masalah yang timbul daripada geng-geng Khawarij dan puak-puak Syiah yang ada pada waktu tu. Dua kelompok ni memang mendatangkan masalah. Okay, kemudian faktor ekonomi pula. Pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi keperluan. Contohnya pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Okay, kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Nak bagi tahu pada zaman ni dia ada Baitul Mal ni tempat yang disebut treasury lah kalau bahasa Inggeris. Di situ dipungut hasil negara, hasil daripada cukai, daripada zakat dikumpulkan di situ dan diuruskan oleh orang yang betul, sehingga pendapatan dia melebihi keperluan. Jadi tak ada rakyat yang susah, yang miskin, yang memerlukan, tak ada. Semua dalam lebih daripada keperluan. Keadaan ekonomi waktu tu bukan tak cukup, lebih daripada cukup, melebihi keperluan dia. Okay, kemudian sektor sosial pula. Penjagaan kebajikan rakyat melalui bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Dia jaga kebajikan rakyat dia. Bukan biar je. Kerajaan dia ambil tahu, dia tengok, dia cari rakyat-rakyat dia yang ada masalah, dia pun memberi bantuan. Kemudian hubungan erat antara pemimpin dan rakyat mewujudkan suasana perpaduan dan harmoni dalam masyarakat. Pemimpin bukan waktu dia nak jawatan aja, dia cari rakyat.
Tapi memang dia tahu apa peranan dia sebagai pemimpin dan tanggungjawab dia kepada rakyat, maka dia buat tak perlu nak cari pengaruh sebab dia tahu dia punya tanggungjawab dia. Okay, kemudian dari segi ketenteraan, pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Dia ada barisan tentera dia yang kuat, yang hebat, yang ada semangat jihad yang tinggi untuk menjaga negara dia. Nak masukkan semangat jihad ni payah juga. Okay, nak letak semangat jihad yang mana mereka ni berjuang fi sabilillah kerana Allah, kerana agama dia letak yang nombor satu sekali, maka dia akan menewaskan segala-galanya. Kemudian kemudahan pangkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan perang yang canggih. Pada zaman ni pun dah ada pangkalan tentera, ada kapal perang yang canggih dah. Okey, dari segi pendidikan pula, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Dua tempat yang dikhususkan, diambil masjid dan istana sultan sendiri. Dua tempat ni dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pada waktu tu. Okey, galakan daripada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu nakli seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Dia nak pemimpin sendiri, pemerintah sendiri yang nak rakyat dia jadi rakyat yang berilmu, bukan yang jahil. Sebab tu dia menggalakkan sangat pendidikan pada zaman dia, sehingga istana sendiri pun jadi tempat belajar pada waktu tu. Okey, kemudian kita tengok iktibar daripada pemerintahan kerajaan Umayyah. Di sini kita sediakan 3. Yang pertama, kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam urusan kepimpinan agar syariat Islam dapat ditegakkan. Ni yang tulang nombor 1 sekali adalah Quran dan Sunnah. Kok mana pun kita dahulukan Quran, Sunnah letak ke atas sekali. Kemudian yang kedua, hendaklah mencontohi sifat-sifat mulia yang ada pada Khalifah Islam seperti zuhud, tegas, berilmu dan bijaksana. Ni antara contoh sifat yang ada pada Khalifah dia orang pada waktu tu. Dia orang yang zuhud. Zuhud ni apa dia? Orang yang tidak memilih keduniaan. Dia tak ada sifat takabur, sombong, tak berlagak-lagak menunjuk-nunjuk, tak ada. Okay, tak nampak keduniaan pada dia walaupun dia mempunyai harta dan duit yang banyak. Kemudian dia tegas, ada ilmu dan bijaksana tu pemimpin dia. Kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. Kita sendiri ni pun hari-hari memang kewajipan kita menuntut ilmu tak pernah habis. Okay, untuk membezakan kita daripada jadi orang yang jahil. Okay, kita hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan ilmu kita. Okey, wallahu alam, sekadar ni je kelas kita. Mudah-mudahan pelajar mendapat manfaat insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi